التعليم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله كله وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدنك ومشربا صافيا يا وهاب يا ومنزل المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين بيسير ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau kata Syekh Hudhudi rahimahullahu ta'ala, katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Sehinggalah perkataan beliau, katanya Syekh Hudhudi rahimahullahu ta'ala, katanya Syekh Hudhudi rahimahullahu ta'ala, adapun apabila engkau ketahui dalilnya, maka engkau itu arif, dan tiada ia engkau itu dinamakan dia itu taklid. Katanya Syekh Hudhudi, apabila kita tahu dalil mengenai akidah, mengenai ketuhanan, mengenai apa sahaja, maka kita tidak dipanggil taklid lagi di dalam ilmu usuluddin. Dalam ilmu usuluddin wajib kita belajar sendiri, haram kita taklid orang. Wajib kita pegang dalam hati kita, wajib kita iktikad, jangan bergantung dengan iktikad orang. Kita kena pegang sendiri, kita kena faham sendiri dalam bab akidah ni. Maka haram kita tak tahu duduk ikut orang, hukum dia haram dan berdosa. Berlainan dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh tak apalah, wajib bagi kita pula taklid. Saat ni dalam bab tauhid haram taklid. Dalam bab fiqh pula wajib bertaklid. Wajib kita taklid. Kalau kita tak taklid, tak tahu pula nak semaya lagu mana, tak tahu. Hadis bab semaya ada berapa ratus hadis untuk selesai daripada Allahu Akbar sampai mim assalamualaikum nak lagu mana, tak tahu. Nah, kita tak tahu seperti habuk hadis. Hadis tak tahu, tetapi kita semaya ikut imam-imam mazhab. Nah, wajib kerana payah sukar di dalam ilmu fiqh ni. Orang nak mengetahui banyaknya dalil dalam bab ibadat dia. Maka wajib kita taklid mana-mana mazhab, kerana kita tak mampu nak mengambil hukum direct daripada Quran dan hadis. Manakala di dalam ilmu kepercayaan ataupun ilmu tauhid, wajib kita sendiri pegang benda tu. Wajib kita ada hujah, ada dalil kenapa kita ni orang Islam. Wajib kena ada lagu tu. Maka apabila kita belajar, kita faham, maka tak dipanggil lagi kita orang taklid, dipanggil orang arif, dipanggil. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal benda dalam agama adalah mengenal Allah Ta'ala. Katanya Imam Al-Ghazali, ma'rifatul ma'bud. Kenal yang disembah sebelum kita menyembah dia.
Kerana kalau kita menyembah dengan kita tidak kenal yang disembah, maka menyembah itu hanya mainnya sahaja, pura-pura surah semata-mata. Manakala kalau orang itu kenal pencipta dia, barulah sah dia melakukan ibadat dan taat. Dia mempersembahkan semaya dia, puasa dia, akhlak dia, kebaikan dia, barulah dia sedar dia beri kepada sesiapa dia. Melainnya orang tak tahu dalam bab tauhid, tiba-tiba nak sembah dah. Orang tak erti dalam bab tauhid, tiba-tiba nak semaya lagu mana? Tu mula-mula benda yang dipelajari dalam syarak. Soal, ada orang tanya, jika apa tu? Jika apa tu? Jika kata orang tu dah. Kau apa dia? Tulisan ni sedih benar ni. Jika apa dia? Tak tahu. Jika kata orang kata bermula taklid dalam ilmu usul itu dicela, maka yang dipuji itu orang yang tiada taklid akan seseorang, dan adalah yang demikian itu kesukaran pada goliknya. Kita royak dalam ilmu tauhid haram kita ikut orang. Lepas tu kalau tak ikut orang payah gini. Apa payah dia kata? Kerana bahawasanya tiada jalan mengetahui dalil melainkan dengan mengambil daripada mulut guru-guru pada kebanyakan manusia. Kalau tak boleh taklid orang, faham bodoh ngaji dengan tok guru ni kan orang juga. Kata saat ni tak boleh nak taklid orang. Dalam bab usuluddin kita tak boleh ikut orang, tak boleh taklid dengan orang. Faham bodoh ngaji dengan orang ni. Lagu mana pula taklid dengan orang tidak orang tanya. Dah kata haram ke taklid kepada orang dalam ilmu usuluddin. Faham bola ni dok ngaji dengan orang ni, dok ikut dia juga, ikut tok guru hamba. Lagu mana? Adakah hamba ni dipanggil taklid lagi ke lagu mana ni? Jawab dia, jawab kalau orang kata nak ikut direct tu tak ada, terpaksa kena ikut orang juga, tu guru pun orang juga. Jawabnya bahawasanya tidak lazim, tidak semestinya. Lazim ni semestinya. Daripada mengambil kita ilmu daripada mulut masyayikh, ilmu tok-tok guru kita ini, dan ulama dusun kita ni taklid. Apabila kita ngaji natuk guru tak semestinya dipanggil taklid. Hak penting kita mengaji. Bukan kata telai bulak-bulak ilmu dia, bukan telai bulak-bulak pendapat dia. Kita belajar dengan dia. Apabila kita belajar, mari satu benda, kefahaman dalam itu. Hak tu kita pegang. Kefahaman yang daripada kita belajar. Bukan kita taklid perkataan dia. Bukan kita ikut perkataan dia. Kita belajar sehingga ke wujud satu kefahaman mengenai akidah dalam otak. Hak tu kita pegang, tu baru dipanggil arif. Maka belajar dengan guru sehingga pandai tidak dipanggil taklid, dia kata. Memanglah guru tu sebagai wasilah, tetapi tak dipanggil taklid tok guru. Bagi mereka kita tak panggil taklid, bagi mereka tu tok guru tu. Maka bahawasanya ada kita ambil daripada mulut guru-guru jalan pada belajar, dan kemudian daripada sudah kita ketahui, maka jadilah mujtahid padanya. Jelas dah lah. Faham dah lah. Mula-mula tu kita tengah belajar tak tahu apa akidah, kepercayaan kita, tapi apabila kita belajar kita tak ikut perkataan dia tu, kita faham tu, maka jadi kita ikut kefahaman kita yang daripada kita belajar. Bukan ikut perkataan orang, Tuhan ada, ya ikut Tuhan ada. Tak mikir, tak berapa. Orang kata Tuhan ada, Tuhan ada. Dia mau tahu mana? Tak tahu, dia mau kata belakang. Orang kata Tuhan ada. Hak ni panggil taklid perkataan. Bukan gitu. Orang belajar sekalipun ambil daripada mulut guru, perkataan Tuhan ada, kita pun ikut Tuhan ada. Dia mau ikut guru dia mau. Tak, bukan ikut perkataan dia. Apabila hamba mengaji, nampak sungguh, faham sungguh. Yang kata Allah Ta'ala ini ada. Kita pergi hak tu.
Dan tukar pula. Ai, gua ni. Dan yang demikian itu tiada dicela. Apabila kita mengaji, kita faham, keluarlah kita daripada dicela oleh syarah. Dan yang dicela itu kita ambil dalil daripada orang lain dan tinggal atas taklidnya. Duduk gitu, ambil perkataan orang, ngapa perkataan orang, duduk dengan lagu tu dengan tak mikir, tak gapo. Memang betul kata Tuhan tu ada, tapi dia mau tak faham tu. Orang kata lagu tu berlaku, ambo pergi hak tu. Dia mau faham kodok Tuhan apa Tuhan tak tahu apa. Misalnya umpama beberapa orang hendak melihat bulan. 2, 3, 4 orang mesyuarat nak tengok bulan. Bulan atas langit. Maka melihat seorang dahulu daripada segala kawan dia. Dalam ramai-ramai tu ada seorang tengok bulan. Dia tengok dengan mata dia, dia yakin. Nah, nampak dah bulan lagu mana dia tengok dengan mata dia. Maka ia menunjukkan dia akan yang tiada melihat dengan dalilnya. Apabila dia tengok dengan mata, dia tengok bulan, maka dia pergi jumpa saing-saing dia lagi hok nak tengok bulan sat ni. Maka dia royak bulan ni benda bulat, sinar cerah lagu tu. Nah, maka orang pun dengar. Semata-mata ikut perkataan dia. Nah, ada orang pergi mikir, bulan lagu mana? Royak cerita pula dalil dia. Tanda dia bulat-bulat, ada cahaya. Bukan kata tengok bulan, pakai tengok bulan semata-mata. Ada tak bulan hari ni? Ada. Dia mau tengok, ambo tengok dah. Kita tengok ke tak? Tak kita tengok pun. Pakai ikut orang semata-mata dia kata. Maka segala orang melihat akal alamatnya, maka tiada ia melihat akal bulannya, tetapi ia mengikut akan dalil orang yang melihat juga. Dia pun cari dalil. Dalil dia tengok, dia mau tengok, ambo kita tengok saat ni lah. Bulan warna lagu ni, cerah lagu ni, bulat lagu ni. Atau tiada melihat pula akan dalilnya, maka keduanya itu dinamakan taklid. Taklid belaka buat apa? Dia tidak tengok bulan. Hak ni tengok bulan. Nah, kalau tak tengok bulan ni, maka dia ikut orang hak tengok bulan. Sama ada dia cari tanya dalil bulan bentuk lagu mana ataupun dia pakai terima gitu direct kok. Tetapi yang melihat dalil itu taklid pada dalil. Maka hok bertanya kepada orang tengok bulan lagu mana? Bulan bulat. Maka dia percayalah bulan tu bulat gini-gini, dia ikut dalil. Nah, ada orang tak tanya langsung, pakai hong jololah, pakai begitu tak ada mikir gapo-gapo. Dan yang tiada dalil pula dinamakan taklid. Kalau orang tanya bulan ni lagu mana? Bulan ni bulat warna putih. Dia mau tahu mana dalil lagu ni. Sebab ada orang hok tengok dah, dia kata lagu ni. Maka orang ni taklid dengan dalil. Ada orang kata lagu mana? Tahu. Bulan tahu, dia kata dia tengok bulan tu, gak bulan tu ada. Pakai lagu tu ya. Tak tahu dalil lagu mana. Maka hok ikut dalil dipanggil taklid dalil. Hok tak ikut perkataan tu semata-mata maka dipanggil taklid. Mana? Maka keduanya itu dinamakan taklid, tetapi yang melihat dalil itu dipanggil taklid pada dalil. Dan tiada dalil pula dinamakan taklid pada sifat. Orang mensifatkan dia saja tanpa dalil dan hujah. Tuhan ada, ya Tuhan ada. Gapo dia dalil? Tak tahu. Hak ni Tuhan ada, ya ada dalil. Dalil ada. Langit dan bumi ni. Makhluk ni ada. Pas bentuk lagu mana kata Tuhan tu ada? Kalau orang ada dalil tinggi lagi, dalil dia makhluk ni tak boleh ada kecuali ada yang mencipta dia. Dan barang siapa berpanjangnya tilik hingga dilihat bulan dengan beberapa tandanya, maka dinamakan dia orang arif. Apabila dia belajar ilmu bab bulan, tengok dalil, akhir sekali dia pun tengoklah bulan. Mana boleh tengok bulan sekian-sekian tepat, maka jadilah dia orang arif. Lah ni orang kena dah. Sekalipun dalil-dalil itu dia ambil daripada manusia, tetapi membawa kepada dia faham sendiri. Ni contoh dah. Contoh masalah taklid, masalah yakin.
Tiada lagi dinamakan ia taklid sekalipun dia ikut dalil orang, tetapi dah dia tengok sendiri belajar dah dipanggil orang arif. Demikianlah kita ambil dalil daripada guru-guru kita. Hendak nyatalah maksudnya, hingga nyatalah maksudnya, maka dinamakan arif. Kita belajar ilmu tauhid, akhir sekali kita pun faham. Kita pun pegang apa yang kita faham saat ni, tu dipanggil orang arif dah. Faham ni kita tak boleh tiru dah. Perkataan kita boleh tiru, tetapi kefahaman ni tak boleh tiru. Apabila kita faham, sebab tu kalau mengaji tak faham, tak boleh nak pegang. Kita nak pegang apa dia? Sebab tu mengaji siapa faham, baru kita pegang. Oh, lagu ni rupanya kita pun buat akidah. Tuhan ini berlainan dengan makhluk, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan berlainan dengan makhluk. Kita pun belajar. Gapo dia maksud Tuhan berlainan dengan makhluk begini. Oh, ambo faham dah lah. Faham tu kita buat akidah. Apa yang kita belajar, kita faham tu, maka kita buat akidah. Pegang siapa mati, siapa dunia, siapa akhirat, pegang lagu tu. Dalam syurga pun kita beriktikad Tuhan berlainan daripada makhluk. Tuhan kuasa, Tuhan iradat, kudrat, semua tu siapa dalam syurga. Beza dengan semaya. Semaya atas muka dunia. Lepas pada semaya masuk dalam kubur, kita semaya dah. Akhirat tak ada dah nak semaya. Dalam syurga nak tutup aurat, nak puasa, nak semaya, nak berzikir, tak ada dah. Lepas tu doa apa dia? Suka semata-mata dapat balasan daripada susah payah di negeri dunia. Nah, upah kita mari mengaji, upah kita semaya, upah kita jadi juru, akhirat tak payah dah. Duduk suka-suka, duduk hilal ketawa, tak perlu ibadat lagi. Maka adalah taklid ini dipuji, dan yang dicela itu taklid yang berkekalan kemudian daripada belajar, tiada nyata padanya sekali-kali. Ngaji-ngaji tak faham pakai terjemuh lagu tu. Hidup dengan faham lagu tu, taklid pegang perkataan orang. Sebagaimana kebanyakan orang awam yang tidak belajar, maka dia hanya mempercayai perkataan ulama dia, ayah dia, tok guru dia, tok imam dia. Tuhan ada. Tuhan ke mana Tuhan? Tuhan lain pada makhluk. Tahu? Gitu. Dah dia mau kata Tuhan lain pada makhluk. Jodoh ke? Sudah. Tak tahu kokak. Tapi dia pergi lagu tu. Maka hak ni taklid yang dikeji, berdosa hukum dia. Jadi setiap orang wajib kena belajar apakah akidah dia mengenai Tuhan dia. Orang Kristian belajar, orang Hindu belajar, orang Buddha belajar, orang Yahudi belajar. Nah, tiba-tiba kita orang Islam hak betul tak usah belajar Tuhan kita sifat dia gapo. Kalau tak belajar pun dia berdosa. Kita dok belajar benda lain sebelum daripada ilmu ni, hukum dia berdosa. Kena belajar ilmu ni dulu fardu ain dalam bab akidah. Siapa dia ayat lagu tu? Tuhan suruh ayat lagu tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib mualim gapo dia tu la ilaha illallah. Tuhan suruh kenal makhluk dak. Tuhan suruh kenal nombor kereta dak. Alamat rumah, IC, goni, nombor telefon orang rumah kita, nama dia, warah jalan nak pergi kota baru kenal belaka, tiba-tiba Tuhan tak kenal. Tuhan kata payah sangat kau mengaji bab hamba sehingga mu tak faham. Matematik boleh mengaji, PT boleh kira, tiba-tiba sifat Tuhan tak boleh nak mengapa. Akhirat tak boleh nak jawablah kita depan Tuhan. Kena belajar lainlah kalau kita dijadikan lemah akal. Tuhan buat kita ni lemah akal tak boleh mengaji. Down syndrome. Tak faham apa, maka tak berdosa kalau tak kenal Tuhan pun, kerana Tuhan cipta dia lemah dah, tak boleh. Tapi kita ni rasa tak lemah dah. Akal boleh mengaji, tahu nasi ayam lebih sedap pada nasi lauk ikan. Jolo dah tahu. Wa qad ikhtalafal ulama, qad ikhtalafatil ulama'u fi man qallada fi aqaidit tauhid, hal yakfi taqliduhu iza kana jaziman bihi wa la taradduda ma'ahu duna isyanin aw ya'si
fiqhihin nazara. Qala jumhurul ulama ya'si in kana fihi ahliyatun nazar walam yanzur wa ammal qawlu bi annahu kafirun fa innama yu'rafu li Abi Hashim al-Jubba'i minal mu'tazilati. Dan senyo bersalah ulama pada orang yang taklid pada ilmu aqaid tauhid. Ulama berselisih, bermacam-macam pendapat mengenai orang taklid dalam ilmu aqaid tauhid ni. Adakah memadai taklid dia, yakni sah iman? Memadai sini adakah sah iman dia, muslim ke dia, dipanggil orang Islam ke dia? Apabila ada jazamnya seorang saat ni dengan dia dengan akidah saat ni yang tiada syak sertanya, tiada berdosa, yakni jika sekira-kira kembali orang yang diikutnya sekalipun, tiada ia kembali daripada barang yang ditaklidnya. Dia kata taklid ni ada dua. Taklid jazam, taklid ghaira jazim. Kita ikut satu perkataan, pegang sungguh-sungguh. Sehingga kalau orang yang kita dengar perkataan itu berubah, kita tak akan berubah. Hari ni guru kita kata Tuhan tu ada, kita pun pegang kemah-kemih. Esok guru kita kata Tuhan tak ada pula. Sudah mengarut kau si kodai. Hamba pegang Tuhan ada. Biarlah hamba tak boleh dalil pun untuk guru hamba ni mengarut kau si kodai dah. Maka pegangnya dia jazah. Ni taklid lagu ni sah. Taklid lagu ni sah pun khilaf dosa atau tak dosa. Mana kalau taklid ikut orang betul-betul, ikut guru dia betul-betul, tok guru dia kata hari ni Tuhan ada, Tuhan ada. Esok kata Tuhan tak ada, ikut juga Tuhan tak ada. Maka dia sudah kafir. Ketika dia taklid lagi, ketika dia ikut Tuhan ada tu tak kemah dah. Maka kupur dia bukan ketika dia kata Tuhan tak ada. Ketika dia kata Tuhan ada tu kupur dah. Sebab apa? Sebab pegangan ghaira jazam. Ghaira jazimin Demikian lagi taklid yang sahih yang khilaf ulama padanya. Tu ulama khilaf. Manakala ada taklid yang tidak jazam, sepakat ulama kata dia ni masih kafir. Manakala taklid hok kemah lagu tu khilaf ulama. Taklid ada dua, taklid jazam, taklid ghaira jazam, tak jazam. Taklid hok jazam khilaf ulama. Sah ke tak sah? Dosa ke tak dosa? Makalah taklid ghaira jazam ni sepakat ulama, tak ada kata sah ke apa tak ada. Sepakat kata masih tidak beriman. Adapun jika taklid tiada putus seperti ada ia jika kembali orang yang diikutnya, nescaya mengikut kembali pula ia, maka taklid ini tiada sah. Tak ada sah. Kafir dengan ittifaq. Ittifaq sepakat kata tak ada, orang kata dia hukum dia beriman. Atau berdosa orang yang taklid itu dengan sebab meninggalkan nazar. Berarti kita macam-macam atas muka dunia kita perhati dah, bab ketuhanan tak si perhati sajalah. Kata jumhur ulama, orang yang taklid itu berdosa jika ia ahli nazar, ahli berkelayakan untuk memerhatikan mengenai makhluk untuk belajarlah. Orang ada keahlian untuk belajar. Kalau dia ni bodoh, diciptakan tak cerdik, tak boleh nak faham. Lah ni nampak ya periksa tak lulus tapi cerdik balik bab lain. Nampak ya periksa niru semacam tapi dalam bab lain dia bijak. Maka orang ni bukan bodoh. Bodoh ni bukan kata boleh A, B, C, A tu bijak, E tu bodoh dah. Tu Amerika royak lagu tu. Ya bijak ni bijak dalam urusan dunia. Ada orang kita tengok ngaji boleh A tapi hidup masyarakat bodoh. Tak pandai. Duduk dengan orang tua pun tak reti. Hidup bermasyarakat pun tak reti. Cara nak bergaul dengan orang tak reti. Nak bergula tak reti. Periksa boleh A berjerah. Lepas tu, kidik kau lagu tu. Semata-mata boleh A. Bijak lah. Duk juga. Ada orang periksa boleh E. Tapi pandai bergaul dengan orang. Pandai beri pendapat. Duduk dengan orang gini.
bijak dalam tindak ke. Tapi periksa boleh I. Lah ni manusia menilai manusia A B C D E, bachelor, BA, Master of Art dia, PhD. Hak tu ya kira dia. Kadang-kadang suruh buat INSKPO pun tak jadi. Suruh nyaku pun tak reti, nanenya pun tak reti, kuah dengan halia pun tak kena. Boleh master. Sudahlah. Dengan dunia pun tak lepas, akhirat belum tentu lagi nak lepas. Maka kita dengan Tuhan ni kena cerdik. Cerdik dunia, cerdik akhirat. Maka tiada nazar, orang ada keahlian untuk belajar tiba-tiba tak belajar, maka berdosa. Maka jika tiada bagi orang yang taklid keadaan ahliyatun nazar, maka dia tak boleh nak perhati seperti dia dijadikan lemah akal. Gitulah. Maka nak mikir tak cakap mikir, tak cakap tiba, tak cakap minum air klorak, nak suruh cuci hati pasal bu dalam hati, nak suruh ceruh, tak jadi juga. Pas lagu mana? Ngaji kuk gitu-gitu, baca pun tak boleh. Ngapa perkataan tulisan pun tak boleh nak baca, nak kata lagu mana? Maka sah taklidnya, tak berdosa, tiada berdosa, tak berdosa. Tak berdosa. Sebab dia lemah. Dan ada pun kau yang berkata bahawasanya ia kafir, dihukum ke iktibar pada akhirat di sana kafir. Adapun di dunia di sini dihukum baginya Islam. Ada pendapat kata orang malah ngaji lagu ni orang lemah akal, maka dia pergi tapi dia lemah akal, tak boleh buat mari dalil hujah ke apa, dia tak ngaji dah kerana dia lemah akal, maka orang ni kafir. Maka bagi pendapat hok kata kafir bagi orang yang lemah dalam ahliyatun nazar, maka maksud kafir sini kafir di akhirat. Di dunia kerana dia tak melakukan benda-benda yang kufur, dia anak orang Islam, maka kita hukum ke dia orang Islam. Apa maksud diperlakukan hukum Islam? Daripada dia hidup sampai dia mati. Daripada dia hidup, muamalah dia, nikah kahwin dia, benda-benda hak kait dengan Islam, boleh masuk masjid, boleh jumeleh, boleh gapo, hak tu sah berlaku. Lepas tu mati kena tanam dengan cara Islam ke apa dia. Akhirat tu dia kafir sebab dia tak ada akidah. Akhirat nah. Di dunia diperlakukan dia semua Islam. Maksud pendapat hok kata orang lagu ni kafir juga, kafir di akhirat bukan kafir di dunia. Nah. Maka diberi segala hukum orang Islam dia. Tak boleh kita kata kafir di dunia kafir tu. Oh jangan sudah nyanyi orang lagu tu ramah sakit. Seperti haram kita bunuh akan dia. Nah, tak boleh bunuh lah sebab dia orang Islam lagi. Dan ambil harta dia. Kalau orang kafir, kalau kafir harbi kita boleh bunuh dan boleh ambil harta dia. Kerana orang kafir tidak layak memiliki harta. Nah, maka kita tak panggil curi, tak panggil curi. Kita seolah-olah mengambil hak kita. Nah, hanya orang Islam saja boleh memiliki harta. Kafir harbi tak memiliki harta, orang kafir kita boleh ambil. Maka kalau orang tak ngaji lagu ni tak boleh kita hukum ke kafir. Kafir yang menyebabkan kita boleh bunuh dia, kita boleh tak boleh. Dan lainnya kerana mengucap ia dua kalimah syahadat, cukuplah orang masuk Islam. Lebih-lebih lagi buat masa sekarang. Apabila orang mari jumpa dengan kita, dia sebut asyhadu alla ilaha illallah, Islam dah dia. Tak payah tanyalah hukum hakam 4 sifat 20, hak payah-payah jangan tanya lagi. Hak paling besar dia dah iktiraf Allah Taala sebagai Tuhan dia mengaku pencipta dia, diri dia, makhluk alam ini adalah Tuhan, cukup dah tu. Panjang lebar tak payahlah sebagaimana Nabi apabila sahabat-sahabat mari temu dengan dia hanya talqin la ilaha illallah. Nah, apabila talqin lagu tu Rasulullah tak tanya, gapo dia niatmu mu faham ke dak, mu tak faham ke dak, Rasulullah pakai lepas lagu tu. Sebagai rahmat kasih sayang kepada umat. Nah, asal sahaja dia itikad Tuhan dia Allah, cukup dah tu. Sekalipun lebih lagi dia tak boleh nak syarah, cukup. Asal jangan dia buat benda-benda yang menyebabkan dia keluar daripada agama Islam, dihukum ke dia Islam sampai mati. Dia ngucap dah. Pas sampai dia mati ada buat benda-benda kufur, tak ada. Gitulah dia cuma tak mengaji tak apa. Tak apa hukumnya. Kita hukum ke Islam. Sekalipun dosa ke apa, pisah jugalah. Biar ada hati dalam hati dia, Allah Taala sebagai Tuhan jadilah. Maka tiada dihukum ke orang yang mengucap dua kalimah syahadah
melainkan apabila ada beserta ia perbuat kufur seperti sujud ia bagi berhala. Lainlah kalau dia buat perbuatan kufur, maka jadi kafir. Bukan jadi kafir sebab tak belajar, jadi kafir sebab buat benda-benda kufur. Dan seumpamanya ikutlah sembah kepada gapo, sembah kepada gapo-gapo dia selain daripada berhala, macam-macam lah ni sembah ni, maka dihukum, maka hukumnya kufur orang apabila lagu tu. Tiada kufur dunia, kufur dunia dan akhirat. Kafir dunia dan akhirat. Manakala tak mengaji ilmu tauhid, cuma tahu Tuhan dia Allah Taala saja, iktikad tiada Tuhan, hanya Allah Taala saja Tuhan, maka dia tak faham apa dia, tak tahu apa satu. Ngucap semata-mata atas muka dunia pun tak tahu apa dia, kufur di akhirat katanya ulama. Dunia diperlakukan Islam. Dia panggil kufur di sisi Tuhan, tidak di sisi manusia. Di manusia kerana dia tak buat benda-benda yang menyebabkan kufur, dihukumkan dia Islam. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Katanya Nabi, kita hukum secara zahir. Hak bagai-bagai sisi rahsia, maka Tuhan tahulah. Seperti bagai yang dihukumkan Nabi SAW dengan Islam orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian sabda ia wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah. Lepas pada orang mari ngucap depan Nabi, Nabi pun suruh ke Tuhan. Kira cara dia Tuhan suruh kira. Wa hisabuhum 'ala Allah, kita tak tahu kira cara dia suruh ke Tuhan lah. Dia betul-betul beriman. Kalau tak beriman, tapi kita tengok zahir dah dia percaya, dah dia tak ada orang paksa dah syahadah dia. Mengiktiraf Allah sebagai Tuhan ni tak ada orang paksa. Ada orang paksa? Tak ada, tak memang tak daripada rela diri awak. Maka jadi beriman dah lah. Maka bahawasanya kata Abu Hashim Al-Jubba'i, Abu Hashim Al-Jubba'i, dia nama seorang lagi apa? Wasil bin Atta. Wasil bin Atta, Abu Hashim Al-Jubba'i ini pok saudara ataupun ayah hakak kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Pok akak dia ni, pok tiri dia nikah dengan mak Abu Hasan Asy'ari. Abu Ali Al-Jubba'i, Wasil bin Atta ni pengasah kepada ilmu kumpulan Mu'tazilah. Daripada Mu'tazilah ni kumpulan dia Mu'tazilah. Maksud Mu'tazilah yakni orang yang keluar daripada halaqah pengajian Abu Hasan Al-Asy'ari. Yakni kau yang berkata kafir orang taklid. Pendapat kata kafir orang taklid ni pertama dinisbahkan kepada Abu Hashim Al-Jubba'i. Maka bagi Abu Hashim Al-Jubba'i daripada Mu'tazilah, dan muafakat akan dia, makna dia ikut muafakat, setuju dengan pendapat Abu Hashim Al-Jubba'i oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi sendiri setuju dengan pendapat kata orang tak belajar ilmu tauhid ni kafir, taklid dalam bab ilmu tauhid ni kafir. Pada Syarhul Kabir, dalam kitab Syarhul Kabir dia, ia menakalkan daripada Imam Asy'ari. Dia kata ambil pendapat ni daripada Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Dan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, Qadi Abu Bakar Al-Baqillani daripada Asy'ari, dan beberapa ulama, tetapi pendapat ini lemah. Kerana apa? Kerana lazimlah atas kafir orang yang taklid mengkafirkan kebanyakan orang mukmin. Apabila kita pilih pendapat lagu ni, berarti kita akan menghukumkan banyak daripada orang Islam itu kafir. Kerana bahawasanya tiada ada nazar bagi mereka itu. Orang-orang awal ni tak pernah belajar, tak pernah ngaji, cari pitih daripada kecil sampai mati.
Hok nego-nego, hok jual-jual, hok duduk buah-buah, hok duduk gapo, tak pernah ngaji bab ketuhanan, mati dengan lagu tu. Jangan kita nak hukum ke kafir, banyak benar lah orang hok tak mengajinya. Maka tiada iman mereka itu kalau kita pilih pendapat ni. Dan ialah yang kebanyakan umat ini. Kebanyakan umat ni lagu tu lah. Cakap kita nak pilih pendapat lagu tu menyebabkan ramai orang Islam masih lagi kafir keadaan dia kerana tidak belajar. Sekalipun dia masuk Islam dah, tetapi kerana kelemahan dia, kecuaian dia tak belajar, kita hukum ke kafir. Lemah pendapat ni jangan. Menyebabkan ramai orang jadi kafir. Dan yang demikian itu memberi cedera pada keadaan Nabi kita terlebih banyak anbiya yang mengikutinya. Maka menyebabkan Nabi kata orang paling ramai sekali pengikut pada hari kiamat, katanya Nabi adalah umat Nabi Muhammad. Pada malam Isra' Mi'raj Nabi tengok umat Nabi Musa penuh sebelah kanan sebelah kiri gelak gelemak Nabi Musa. Maka Nabi Musa, Allah Taala Nabi Muhammad tanya kepada Jibril, umat siapa dia ni? Inilah umat saudara kamu Nabi Allah Musa alaihi salam. Syukur Nabi Musa umat dia ramai. Kerana pada malam Isra' Mi'raj Nabi tengok ada Nabi bawa 2 orang pengikut. Ada tu dia seorang, tak ada orang ikut dia. Oh berat. Maka Nabi Muhammad rasa macam Allah, macam kecewa sikit, macam kalau boleh umat aku lah ramanya. Maka Jibril kata, ya Muhammad, lenggok ke langit. Maka Nabi Muhammad tengok satu gelap lemak penuh daripada ufuk timur kepada ufuk barat. Maka katanya Jibril, ni umatmu wahai Muhammad. Syukurlah Nabi Muhammad, kerana umat Nabi Muhammad paling banyak sekali masuk syurga. Sekalipun umat dia paling sedikit bilangnya, tetapi hok masuk syurga daripada umat Nabi Muhammad paling banyak. Katanya Nabi Muhammad, kamu yakni umat aku, kamu semua umat aku perumpamaan dengan umat lain seperti seekor lembu berwarna putih. Ditompok atas dia warna hitam. Maka muhuk hitam tu hok tompok sikit tu, hok lain umat orang lain berlaku. Maka kalau 1000 orang, 999 orang masuk neraka, seorang yang masuk syurga. Kalau hok tu pun lebih lagi dengan umat kita. Berarti seolah-olah umat Nabi Muhammad ni masuk syurga berlaku. Syukurlah sahabat dengan lagu tu. Apabila Rasulullah kata dalam 1000 orang 999 orang masuk neraka, seorang yang selamat. Allah katanya sahabat, sudah kita nak buat lagu mana lah katanya Nabi Muhammad, jangan bimbang. Pok-pokmu ni, umat aku ni seperti setopok klik bulu di kawasan bulu berwarna putih, setopok hitam tu lah. Maknanya kalau 1000 nisbah seorang pun lebih lagi umat kita. Dengan sedikitnya umat kita gitu. Maka Nabi sebut, tengok ni, hok boleh masuk syurga bukan bilangnya umat, nak binisbah kepada ramanya pengikut umat, ramai umat dulu. Tetapi hok ikut nabinya, ramai hok dari Nabi Muhammad. Seperti barang yang dikeluarkan hadis oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Ibnu Majah dan Tirmizi. Dia boleh baca berapa tahun? 9 ke baca. Turmuzi, Tarmazi, Tirmizi, Tarmizi, Tarmuzi, Tirmuzi, Turmuzi. Nampak ya ada 9. Hok paling sahih sekali baris bawah belakang. Ta baris bawah, za ibu baris bawah, za baris bawah. Tirmizi. Itu paling sahih. Daripada Buraidah bin Khatib Al-Khatib, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati insyuruna wa mi'atu saffin samanuna minha min hazihil ummah wa arba'una min sairil umam. Qala Tirmizi hadisun hasanun. Isi syurga itu 120 saf. 120 saf barisan. 120 saf bilangnya akan masuk kepada syurga. Dah 120 sah. 8 bukan 28 tu. 80 daripada 120 daripada umat ini, yakni umatku ini, daripada umat Nabi Muhammad 80 sah saja umat Nabi Muhammad.
Dan 40 lagi daripada 120. 80 tanggit baki lagi 40 lagi daripada segala umat yang dahulu. Kata Imam Tirmizi, hadisun hasanun. Kata hadis ni sahih. Kata Syekh Muhammad Mansur Al-Hudhudi, wallahu a'lam.